warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan mula. Masa amat mencemburui kita. Masa itu lebih bernilai dari emas. Baik. Saya nak dua sukarelawan dari lelaki. Lelaki? Sukarelawan. Cepat. Dia sekarang ni kena sukarela. Suka dan rela. Kalau tak ada, lepas ni saya paksa relawan. Okey, bagus. Sini. Lagi seorang? Jangan risau, datang. Tak apa, duduk mana yang kamu suka. Seorang lagi? Come on. Kamu nak siapa? Kamu panggil orang tu, dia kena datang. Awak panggil je. Rizwan. Okey, Rizwan, datang. Habis cerita. Sebab seorang dah berani, yang lain tak berani. Siap. Okey, duduk sini. Tak apa, duduk. Allah. Nak dekat dengan muslimah buat apa? Okey. Yang ini kita kata sebagai sesi untuk kita develop critical thinking. Dan critical thinking ini saya akan berikan setiap seorang 45 saat untuk membahaskan isu-isu. Okey, tapi isu yang biasa saja. Nanti lepas ni perempuan pula, okey? Lelaki perempuan. Kita cuba dapatkan 4 round. Kita nak tengok apa yang kita dapat belajar dari situ. Boleh? Boleh? Boleh ya? Cuba. Okey, baik. Setiap seorang, siapa nak jadi penyokong, siapa nak jadi pembangkang dulu? Okey, kamu penyokong, kamu pembangkang. Isunya adalah rokok. Kamu kena sokong rokok, kamu kena bangkang rokok. Oh, dia merokok. Tak jangan. Okey. Ingatlah, jangan bantu dia. Kamu semua kena tengok, jangan bantu mereka. Dalam 45 saat Okey, 45 saat penyokong mula dulu lah. Kamu sokong rokok. Okey, so kamu kena cerita tentang kebaikan rokok, kamu kena cakap tentang keburukan rokok. Siapa yang score point paling tinggi, dia menang. Okey? Dengan kiraan, kejap. 3, 2, 1, go. Cakap. Bila saya kata start, dia start. Jangan. Kamu tengok saya tak dapat mata punya. Saya tahu saya handsome, okey? Macam mana mula? Suka hati kalau mula, kalau kamu nak baca surah Al-Baqarah dulu ke? Okey? Critical thinking, cerita tentang kebaikan rokok. Ini cerita tentang keburukan rokok. Okey? Saya kira 3, 2, 1 Okey? 3, 2, 1, go. Cakap dengan dia. Okey. Saya ulang sekali lagi. Bukan cakap dengan dia, cakap dengan semua. Kamu nak tengok dia bercakap pun tak apa. Tak apa, kamu cakap dengan siapa pun tak apa. Yang penting kamu kena keluarkan point apa kebaikan rokok, kamu kena cakap apa keburukan rokok, okey? Tetapi tak boleh ulang point yang sama. Baik? Okey Ingatlah. Okey, kamu dululah. Allah. Okey? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, 3, 2, 1, go. Sazwan, saya nak bagi tahu bahawa rokok ni haram di sisi undang-undang Islam. Jadi
kamu bukan bercerita dengan dia nak bagi mukadimah. Kamu cakap rokok tu kenapa haram, kenapa tak baik. Kamu cerita keburukan dia. Kamu bukan kata, wahai, tak ada, tak payah tu. Okey? Ish. Okey. Rasa kan? Okey. Okey, ready? 3, 2, 1. Cakap kuat sikit dekat mic supaya orang dengar. Sebab kamu akan tolong saya kira point Okey. Tak apa, bergegar tak apa. Go. Keburukan rokok ni banyak. Salah satu keburukannya ialah dia apa? Dia kalau kita merokok dia boleh apa? Boleh mendapat kesan kepada semua orang. Satu, orang boleh dapat sakit melalui rokok. Kedua, orang boleh senang ceritalah, orang boleh pendek umur dalam rokok ni. Macam mana kalau rokok tu kita letak di mulut kita, sedangkan kita berdoa pada Allah dalam keadaan tu Allah tidak terima kita punya doa. Okey, stop. Berapa poin dia dapat? Apa poin dia? Sakit, dan kedua pendek umur. Okey? Saya tak akan ulas tu dulu biar dia habis. Sebab kalau saya ulas nanti dia tahu apa yang saya nak cakap. Okey? Siap kamu. Cakap tentang kebaikan. Okey? 3, 2, 1, go. Kebaikan rokok ni adalah apabila kita dalam keadaan belajar kan, belajar apabila stres tu, sebab dengar pensyarah kan, kita selalu rasa macam alah, mesti mencari rokok. Yang pertama kali mesti cari rokok. Lepas tu kan, apabila kebaikan merokok ni, apabila kita dah makan kan, lepas tu dah kenyang Berapa poin dia dapat? Satu pun tak. Apa yang satu pun yang korang dapat? Ada tak? Mana dia cakap hilangkan stres? Yang dia cakap adalah selepas belajar tengok muka pensyarah, laju jam, wal as inna insana lafi khus. Okey, baik. Dia dapat 2, dia dapat 0. Now kita kupas yang ni dulu. Kenapa objektif ni? Lepas ni kamu semua akan ada di kalangan kamu akan di depan lagi. Dia cakap tentang keburukan rokok. Yang pertama dapat sakit, yang kedua pendek umur. Okey. Yang ketiga dia cakap apa? Apabila kamu berdoa dengan kamu ada rokok, bau rokok, Allah tak terima. Mana dalil dia? Ada dalam Al-Quran. Tunjuk saya Al-Quran ataupun you ambil daripada Facebook. Rawahu Facebook. Kalau syaitan, iblis yang terang-terang ingkar pada Allah, janji pada Allah, nak sesatkan manusia, dia doa pada Allah, Allah pun penuhi doanya, melanjutkan usianya. Kenapa orang merokok? Tak. Kalau seorang pendosa pun Allah Subhanahu Wa Taala boleh kabulkan doanya untuk bertaubat, kenapa orang perokok tak dapat? Ini saya tahu dia dapat dari mana. Saya tahu dia dapat daripada screen cap. Kata ustaz-ustaz di TV tu kata siapa yang merokok maka zurat keturunannya haram. Lepas tu doanya tak diterima daripada Allah. Sebab itu belajar Islam bukan ambil cedok Facebook. Ya? Okey? Baik. 2. Yang ni kosong sebab kalau dia kata boleh kurangkan stres, tak apalah, saya juga boleh dapat bagi dia 1 markah. Sepatutnya kamu cakap keburukan yang pertama, mulut berbau. Okey, tak payah cakap keburukan rokok adalah, tak payah terus pergi pada point keburukan rokok, mulut berbau, membazir wang, okey, lepas tu meruntuhkan akhlak, menjadikan orang lain sakit, pendek umur, kena jumpa doktor, bazir duit. So semua ni asyik point-point. Kamu pula kebaikan rokok, menjana ekonomi, nampak macho. Kan? I mean, benda-benda tu kamu kena
cepat. Kamu kena berfikir cepat. Jana pendapatan dan sebagainya. So all these thing kena fikir secara cepat. Lepas ni kamu semua akan ada 2 lagi datang daripada lelaki ya. So kamu boleh kembali ke tempat kamu. Okey? Bagi tepukan sikitlah. Muslimah, jangan saya panggil. Okey, datang. Oh, 2 orang. Masya Allah. Tepukan untuk mereka. Terus datang 2 orang. Hello lelaki. Contohi sikit boleh tak? Lelaki, tundukkan pandangan kamu ya. Tundukkan pandangan kamu ya. Okey, baik. Saya Kamu apa? Saya belum bagi topik, tak apalah. Bagi saya mic sekejap. Awak nak apa? Awak penyokong ke pembangkang? You penyokong, you pembangkang. Okey, bagus. Yang kamu sokong ini adalah isu poligami. Ya. Apa yang saya bagi kamu adalah isu-isu dakwah. Okey? Poligami. Kamu kena sokong poligami, kamu kena bangkang poligami. You bangkang. Boleh ke? Okey, kamu 2 bangkang, saya sokong. Tak, kamu sokong, kamu bangkang, okey? Okey ya? Ingat, kena cakap point tentang, kamu jangan tanya dia. Kalau kamu cakap dengan dia, kamu kalah. Siapa kalah kena ketuk ketampi 10 kali. Apa maksud poligami? Dah faham? Okey. So, penyokong dulu okey? Ready? Okey. Saya 3, 2, 1 Jangan tengok muka saya tau. okey. 3, 2, 1, go. Okey, bila kita berpoligami, beristeri 4 ya. Saya bagi contoh lah. Suami dia kita dapat tambahkan bukannya untuk nafsu je, bukan untuk nafsu je. Dia lagi merapatkan silaturahim sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mempunyai 12 isteri ya, 12 isteri. Tapi penjagaan mereka yang itu petunjuk yang Rasulullah bawakan ya. Perangai Rasulullah menunjukkan tu betul. Dan cara-cara dia mengajar, contohnya macam Rasulullah isteri dia menolong. Lagi satu isteri kedua saling sokonglah sesama lain. Macam contohnya macam saya tak sempat cakap. Saya tak sempat cakap. Sudah bagi you 45 saat cakap. Nanti berapa poin dia dapat? 2. Apa yang 2 tu? Dia ada cakap halalkan nafsu ke? Tolong. Ada. Apa yang kamu cakap tadi? Tolong. Menjauhi nafsu? Oh, percintaan bukan penafsuan. Okey. Yang saya dapat satu adalah bantu-membantu. Yang sebelum bantu-membantu? Okey, mengeratkan silaturahim. Okey, khalas, boleh. Saya boleh terima 2 tu. 2 poin saja. Kamu kena bangkang. Dapat fikir Ira kan? Suka hati kamu lah berapa poin. Kalau kamu dapat 4, oh, dia orang sokong menang. Lepas ni saya letak seorang lelaki kat sini, okey? Kamu sokong poligami, dia bangkang poligami. Okey? Poligami ni 3, 2, 1, go. Poligami ni dia tak bagus. Kalau poligami nanti isteri boleh bergaduh, satu isteri bergaduh, lepas tu cemburu kuat, lepas tu suami boleh bingung, lepas tu suami boleh sikap tak adil. Lagi satu suami boleh abaikan isteri dia keempat-empat, ataupun 3 orang, 2 orang, ataupun seorang, disebabkan cemburu. So poligami ni tidak bagus. Sebab saya bangkang, sebab nanti cemburu confirm ada. Lagi satu, kasih sayang suami itu mestilah berbeza-beza sebab isteri 4 lain-lain kan, mesti muka dia lain-lain, sifat pun lain-lain. So poligami ni saya terus terang saya bangkang. Dia tak boleh terima, nak bangkang. Okey, saya bagi you chance. Last chance Dia ada 4 poin. Apa 4 poin dia? Cemburu, suami bingung. Tak ada. Kejap, seorang-seorang apa dia?
Tidak adil, okey. Okey, jap. Dia ada 4 saja. Suami bingung, lepas tu isteri-isteri gaduh, lepas tu tidak adil, cemburu. Okey. Cemburu ni boleh ada. Lepas tu kasih sayang tidak sama, itu sama juga dengan tidak adil yang kamu kata. Nanti saya akan kupas poin dia, okey? Good. Cara berfikir laju. Kamu dia geram ni. Tak boleh. Nak bagi can tak? Okey, saya bagi 30 second. 30 second. Tadi dia tak dapat idea kan, okey? Okey, saya fikir Kejap. Okey. 3 2 1 go. Tak, saya fikir yang dia cakap tu, yang suami tu tak adil, tak ada. Sebab dia kahwin semestinya dia nak sama ratakan. Memang dalam lagu pun dia cakap, saya akan bagikan cinta kepada dua bahagikan, macam tu. Betul tak lelaki? So dia akan sama membahagikan. Sebab lelaki ni dia jenis tak, sebenarnya lelaki ni dia tak jenis dia bila kahwin dia ada niat tu kahwin bukannya untuk bercinta je kan. Contohnya macam dia orang akan sokong sesama lain, baik hati kan, macam tu. Okey, now memang tak sempat. Tahu tak kenapa dia menang? Sebab dia lebih banyak menjelaskan poin berbanding dengan mengeluarkan poin. Dia pula mengeluarkan poin, tak banyak menjelaskan poin. Dan selepas dia dah keluarkan 4 poin pada awal tu, dia dah bagus tak kalau dia terus. Tetapi lepas tu dia pusing-pusing pimai tang tu je. Ya? Ya, dia pusing pimai tang tu je. Sebab isu-isu ni saya akan bangkitkan nanti. Contoh, kamu boleh kata kebaikan poligami, okey, memenuhi sunnah Nabi. Poligami yang pertama. Kedua, Nabi kata yang paling terbaik adalah di antara kamu yang mempunyai paling ramai isteri, iaitu ikut sunnah dah satu kan. Lepas tu yang kedua ialah ramai anak, Nabi bangga. Ketiga, dapat jaga isteri yang banyak. Sebab laki yang bagus untuk perempuan yang bagus. So, bagi poin-poin sedemikian. Untuk kamu, ada setengah benda tu yang boleh dibangkang. Contoh kamu kata tidak adil. Betul? Tidak adil dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 129, Allah kata kamu ingin berlaku adil pada mereka tetapi kamu tidak akan mampu berlaku adil. Itu dari segi kasih sayang. Cemburu pasti ada. Ummu Salamah dia cemburu, Nabi doakan kepada dia jangan banyak cemburu. Jadi benda-benda macam tu, ingat, apa yang kamu bangkang dan apa yang kamu sokong, semua ini kamu perlu ingat, kerana barangkali benda itu kamu akan gunakan ketika kamu dakwah nanti. Okey? Now, boleh? Khalas, saya nak cepat, saya nak dapatkan satu. Okey, tepukan untuk mereka. Azan dulu. Azan dulu Siapa yang azan Siapa nak azan? Saya tak tahu, tanya ustaz kat sini. Pelajar nak azan? Boleh ustaz? Okey. Azan cepat. Cepatlah. Okey. Sini. Nak azan kan? Guna mic yang tu atau sokong pemakaian niqab sebab dengan pemakaian niqab kita dapat, orang kata apa, sebagai perempuan kita dapat melindungi, orang kata apa, nilai dia tu lah. Lepas tu sebagai wanita maksudnya kita senang untuk kita bercakap kat depan seorang kurang kenal kita, kurang famous lah. Lepas tu dengan pemakaian niqab kita dapat mengelakkan fitnah. Selain itu dapat menaikkan saham. Lepas tu seterusnya dengan pemakaian niqab kita dapat melindungi diri dari melakukan perkara-perkara maksiat. So kita lebih berwaspada nak melakukan sesuatu perkara tu. Dia dapat dua poin dia. Yang pertama adalah iaitu menghilangkan kesalahan. Kedua, faham naik. Walaupun kurang logik tak boleh lah. Okey. 3 2 1 go. Saya tidak sokong membuat pemuda ni sebabnya tidak nampak muka yang cantik. Dan orang akan cakap kita macam ninja. Dan orang akan cakap kita macam menutup muka yang buruk. Jadi saya
orang akan cakap Halo. Dua sama. Okey. Dia cakap dua, satu mengelakkan fitnah, yang kedua naikkan saham. Yang dia cakap apa? Menutup muka yang cantik. Okey, tak nampak kecantikan, dan satu lagi orang kata kita menutup keburukan kita sebab kita hodoh. Okey. Kalau dia macam-macam, dia boleh cerita tentang kebaikan nikab itu sendiri. Satu, kita kata nak meneladani umum mukminin. Satu, dapat pahala kan? Kedua, elakkan fitnah. Ketiga, naikkan saham. Keempat, orang nilai berdasarkan karakter kita, bukan berdasarkan wajah kita. Okey? Kamu pula bila pasal sebut tentang nikab, kamu boleh kata tak bagus sebab satu, okey, orang tak nampak kita, kecantikan kita, tak boleh nak tunjulkan. Kedua, makan punya susah. Okey? So, semua ini boleh jadikan point. Malahan point tambahan kamu adalah, lagi-lagi kat Malaysia ini kadang-kala jerebu. Tak payah pergi mas. Point, extra point. Kamu tak akan dapat point-point sebegini jikalau kamu tidak banyak mendapat tentangan sebegini dalam dakwah seharian. Dan kamu akan lebih banyak point jikalau kamu banyak berinteraksi dengan Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan seharian. Okey, baik, saya terima banyak soalan di situ. Okey, congratulations kepada semua. Okey, sekali lagi tepuk tangan. Okey, baik. Program kita akan bersambung esok. Kalau boleh kita start awal 8.30. Tak apa, tak ada paksaan. Program asal tetap berjalan pukul 9. Tapi 8.30 hingga pukul 9 tu saya nak peruntukkan untuk menjawab beberapa soalan di situ. Okey, malam ni saya kena kumpulkan dan kita akan jawab di situ. Okey, boleh ke? Jadi insyaAllah kita akan jumpa esok pukul berapa? Tak kisahlah, 8.30 ke 9 terpulang. Siapa nak belajar lebih tentang soalan-soalan yang kamu bagi tu, boleh datang lebih awal. Okey, jadi kita beri laluan untuk solat asar. Siapa nak solat asar silakan. Kami dah jamak, alhamdulillah. Okey, jadi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.